Baiklah, dah kita tiba di segmen wawancara secara virtual yang pertama untuk edisi Rampai Pagi hari ini. Segmen Cyber Security Brunei, dan tajuk yang akan kita bawakan, kita sajikan kepada Auda hari ini ialah berkenaan dengan keselamatan siber edisi Raya. Apa yang berbezanya untuk Raya ni? Ini akan sama-sama kita ni kupas, sama-sama kita ni bincangkan dengan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Puan Nomi Hafiz Zakiah binti Haji Pawi, seorang penganalisa keselamatan siber yang sudah pun berada di talian. Jadi kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar kita pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi kami daripada Rampai Pagi mengucapkan selamat berpuasa Puan. Ini lagi batah Puan, dan akan menyambut Syawal. Jadi bertepatan dengan topik yang kita ni pilih untuk dibawakan, disajikan kepada penggemar, penonton setia Rampai Pagi untuk hari ini Puan. Keselamatan siber edisi Raya. Jadi untuk mukadimah Puan, boleh kami berikan peluang kepada Puan Nomi Hafiz Zakiah Haji Pawi untuk mungkin menerangkan dengan lebih lanjut lagi Puan mengenai dengan topik yang dipilih untuk disajikan kepada penonton hari ini. Silakan Puan. Alhamdulillah, kita ni jumpa lagi di bulan Ramadanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada Tuan Denny, Puan Hani dan para penonton Rampai Pagi pada hari ini ya. Okay, Alhamdulillah, segmen berusaha lagi pada hari ini untuk membincangkan topik yang berkaitan dengan ancaman-ancaman jenayah siber. Okey, terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi, Radio Television Brunei di atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini ya. Dan memberikan peluang kepada CSB untuk mengongsikan dan memberikan lagi pelbagai isu semasa mengenai ancaman-ancaman jenayah siber yang berlaku pada masa ini ya. Okey. Topik yang akan saya bincangkan pada hari ini adalah mengenai keselamatan siber, iaitu edisi Raya atau Aidilfitri ya. Di mana kita akan membincangkan lebih lanjut lagi mengenai beberapa isu jenayah siber yang sering berlaku panjang bulan Syawal yang akan menjelma insya-Allah tidak lama lagi ya. Ya. Okey. Silakan Puan. Terus saja saya hujahkan ya, maaf. Okay, dari apa yang kita lihat paparan skrin, jenis-jenis cabaran atas talian di Aidilfitri ya. Setiap tahun sebelum bermulanya bulan Ramadan atau Syawal, salah satu cabaran yang pasti terjadi adalah spekulasi mengenai pengumuman anak bulan. Okey. Secara umum, jika Auda menerima mesej tular seperti ini macam viral message lah tu pastikan untuk menyemak sumber maklumat berikut dan pastikan ianya adalah sahih. Dalam konteks bagi pengumuman begini, sebenarnya announcementnya adalah lebih baik kita menunggu pengumuman rasmi daripada pihak berkuasa. Ya. So, okey. Seterusnya, paparan skrin seterusnya adalah berkongsi butiran peribadi seperti nama ahli keluarga, alamat atau lokasi bis kita. Okey. Selalunya dengan berkongsi butiran macam personal information ini, butiran peribadi ini, kita dan ahli keluarga kita boleh kita dan ahli keluarga boleh terdedah kepada bahaya. Sebagai contoh, apabila kita berkongsi lokasi kita pada masa yang sebenar, contohnya macam kita ni masa ni contohnya berada di luar negeri. Kita ni beritahu yang tania ni sedang berlayar. Okay, secara tidak langsung orang yang berniat jahat seperti pencuri akan tahu yang rumah kita ni itu kosong atau ada orang. Okey. Adalah lebih baik dengan menggunakan hashtag letpost ataupun hashtag throwback jika perlu memuat naik kandungan tersebut di media sosial ya. Okey. Sorry cabaran seterusnya ialah memuat naik gambar keluarga. Ini selalunya atau tetamu yang hadir ke media sosial tanpa mendapat keizinan mereka terlebih dahulu. Selalunya tadi post-post saja, post-post tapi
Indah minta izin. Kadang-kadang ada yang Indah selesa tu. Okey. Hari Raya Aidilfitri ni, saya pun rasalah Hari Raya Aidilfitri bukan saja Aidilfitri, ada pun juga merupakan masa untuk kita bertemu sanak saudara ataupun rakan-rakan jua. Oleh itu, selalunya kita akan menggunakan kesempatan ini untuk mengabdikan kenangan gambar beramai tu. Kiranya gambar kenang-kenangan lah tu. Sebenarnya langkah tersebut langkah terbaik sebelum memuat naik gambar ke media sosial ialah dengan meminta izin terlebih dahulu dari orang-orang yang terlibat di dalam gambar tersebut. Okey. Jika mereka tidak mengizinkan atau tidak merestui, kita harus akur dan jangan sekali-kali memuat naik gambar tersebut. Jika perlu, kita juga boleh menggunakan aplikasi untuk menyunting atau menapis atau menyembunyikan wajah mereka sebelum mempost ke media sosial. Ya. Okey. Paparan skrin seterusnya adalah berkongsi gambar anak kecil tanpa izin daripada ibu bapa atau penjaga mereka. Selalunya Anita yang selalunya kita ni terlepas pandangnya, maksudnya macam mengenai mempost gambar anak kecil tanpa izin ibu bapa mereka. Okey, jika mengambil gambar anak kecil dan ingin berkongsi gambar mereka di media sosial, sebaiknya adalah memastikan untuk mendapatkan terlebih dahulu keizinan daripada ibu bapa mereka atau penjaga mereka terlebih dahulu. Okay. Dan kadang-kadang ada parents pun Indah selesa anak-anaknya gambarnya dipost ke media sosial lah. Kita lebih baik kita ni sebagai untuk itu supaya kita ni meminta izin terlebih dahulu. Boleh post ke Indah macam tu. Betul. Okey. Seterusnya, paparan skrin seterusnya ialah memuat turun gambar yang menunjuk-nunjuk. Seperti mempunyai barang yang baru, sofa baru, selalunya kereta baru juga, rumah baru, okey. Termasuk gambar yang menunjuk-nunjuk duit raya. Selalunya kadang-kadang kita ni tanpa kita ni sedari yang kita ni tu bukan pelanggan, kita ni mempost saja. Tapi kadang-kadang ia boleh membahayakan diri kita juga. Betul. Okay, dengan berkongsi kandungan tersebut, ianya boleh membahayakan diri kita sendiri dan pada masa yang sama memberi informasi kepada orang yang berniat jahat. Okay. Contohnya yang banyaknya duitnya. Okay. Okay, oleh itu kita juga boleh menjadi mangsa penipuan atas talian dengan adanya kandungan tersebut di mana kita akan menjadi sasaran penjenayah siber. Okay. Okay. Cabaran terakhir adalah dengan berkongsi jemputan rumah terbuka tanpa menapis butiran peribadi. Okay, selalunya tadi sen saja. Okay. Sentiasa berhati-hati apabila menghantar jemputan rumah terbuka bis kita melalui aplikasi WhatsApp. Ini adalah kerana undangan tersebut mengandungi maklumat peribadi Auda seperti nama penuh, nama full name nama penuh ahli keluarga juga, dan kadang-kadang mesti ada juga alamat rumah yang lengkap. Okay. Oleh itu, sentiasa sahkan nombor telefon yang hendak dituju terlebih dahulu untuk memastikan jemputan atau undangan tersebut dihantar kepada kenalan yang dimaksudkan. Ya. Dikongsikan juga langkah berjaga-jaga adalah seperti berikut. Jangan berkongsi maklumat peribadi seperti alamat, nombor telefon, lokasi, nombor telefon atau macam gambar kad pengenalan di media sosial. Okay. Tapis rakan dan pengikut Auda di media sosial, pastikan hanya orang yang dikenali sahaja. Okay. Seterusnya, tetapkan profil Auda kepada peribadi atau set privasi. Dan yang terakhir, semak sumber terlebih dahulu jika menerima mesej tular tersebut.
Alhamdulillah, satu perkongsian yang rasanya cukup bermanfaat untuk tadi tahu Puan, macam yang Puan kongsikan tadi, saya cukup tertarik mengenai dengan mengambil gambar dan diupload ke dalam Instagram ataupun social media. Sebenarnya yang tadi mahu Puan, sekarang ditakuti macam menjadi satu budaya tadi mengambil gambar, bukan hanya semasa hari raya tapi dalam event-event yang tertentu juga mengambil gambar and then nampak orang di belakang apa semua. Tapi memang betul lah yang Puan kongsikan tadi, mungkin ada orang yang indah selesa apabila gambar mereka dikongsikan di laman sosial dan sebagainya, dan orang boleh juga dimasukkan tapi menggunakan aplikasi yang tertentu untuk mungkin mengedit gambar mereka kepada muka-muka mereka kalau sekiranya mereka tidak selesa dan tidak mengizinkan untuk kita ni memaparkan wajah mereka di laman-laman sosial, kerana ini adalah salah satu etika sebenarnya dalam kita ni mengongsikan gambar dan menggunakan internet. Dan kita ni haruslah menjaga privasi orang-orang sekeliling kita ni. Orang jangan siuk sendiri. Kadang-kadang barang macam ni mudah terlepas pandang, Puan. Sama-sama kita ni orang beringat-ingat ubaya-ubaya. Itu juga keunikan Rampai Pagi, keistimewaan Rampai Pagi ini membawakan segmen cyber security ini untuk tadi sama-sama beringat-ingat. Betul sekali. Begitu menarik Puan, dan sangat penting sekali untuk kita ni sama-sama titik beratkan sewaktu kita ni meraihkan Aidilfitri ni, Puan. Baiklah, untuk terakhir kali ni Puan, bagaimana orang ramai dapat menghubungi pihak Cyber Security Brunei untuk bantuan selanjutnya? Okey. Berikut dikongsikan cara untuk melaporkan jika sekiranya terjadi apa saja jenis insiden berkaitan dengan jenayah siber, iaitu habis kita boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@bruset.org.bn. Kami ada hotline juga yang beroperasi selama 24 jam di talian 2458001. Okey. Kadang-kadang ada yang indah mau meng-callkan tu. So habis kita boleh WhatsApp kami juga. Kami ada hotline WhatsApp kami di talian 7170766. Okey. Untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Dan maklumat lebih lanjut mengenai keselamatan siber boleh didapati di laman sesawang Secure Verify Connect di www.secureverifyconnect.info. Di mana laman web tersebut adalah inisiatif dari pihak Bruset yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan keselamatan melayari internet dan keselamatan maklumat di kalangan masyarakat Brunei terutamanya. Okay, di kesempatan ini kami warga Cyber Security Brunei ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya yang bakal menjelang tidak lama lagi ni, insya-Allah. Dan maaf zahir dan batin. Ya, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin juga kami ucapkan kepada pihak Puan daripada Rampai Pagi. InsyaAllah kita ni akan bersua lagi di lain kesempatan ni Puan dalam segmen cyber security yang seterusnya. Banyak yang telah pun tadi pelajari setakat ini Puan, sampai masa ini pelbagai saja segmen, pelbagai saja topik yang telah pihak Puan berigakan sama-sama untuk tadi sajikan kepada peminat setia Rampai Pagi. Terima kasih tadi ucapkan Puan. Ya, Assalamualaikum kita ucapkan dan jumpa lagi Puan.